Hal ini berlaku dekat Sembawang, Kisi. Saya dengan teman telah pun pergi ke sana beberapa kali, dan tempat memancing ni berdekatan dengan sebuah masjid. Tapi selalunya bila kita memancing sampai larut malam, sampai keesokan harinya, masjid pun dah tutup, orang pun dah tak ada dalam masjid. Waktu gangguan ini berlaku sekitar jam 1 pagi, saya dengan teman saya bernama Kamal sedang berada dekat kawasan tepian pantai di belakang masjid ni. Hanya kami berdua saja yang ada, tidak ada orang lain, dan tempat ni semakin lama semakin sunyi dan semakin kurang orang berkunjungan. Sebabnya, Casey, tempat ni dah jadi macam tempat sarang orang buang barang. Dia ija barang ni dengan open and close inverted comma. Barang lah Jadi beberapa kali pernah bila datang sana, terkejut bila terlihat lah ada barang-barang seperti patung-patung berhala yang diletakkan dekat tepi pantai. Ada juga lilin-lilin yang dibakar. Ada juga patung-patung kecil yang disandarkan dekat sebatang pohon. Kalau tak silap ini adalah pohon ru. Dan juga tempat ini, selain dari itu, ada orang pacak buluh. Dan buluh ini dililit dengan kain kuning. Kemudian pada hujung buluh ini ada beberapa benda yang dimasukkan. Antaranya ada cili lah, ada benda yang dibakar dan sebagainya lah. Jadi beliau berkongsi pengalaman, kata Abu, bila memancing dengan teman, memang rasa sunyi dan seram. Tapi oleh kerana niat kami ni hanya untuk memancing, kami tidak indahkan apa yang ada di sekitaran kami sampaikan pada suatu malam. Inilah yang diceritakan yang berlaku. Tengah memancing, saya dengan teman saya terdengar bunyi anjing menyalak, Kisi. 1 pagi bunyi anjing menyalak. Mula-mula bunyi anjing tu macam dekat sangat dengan kita tau. Tapi hairan, bila bunyi anjing tu menyalak dekat, saya dengan teman toleh. Takut nanti bila anjing tu terlampau dekat, anjing tu mungkin akan menyerang kita berdua. Jadi saya dengan teman saya toleh, sambil menyuluh kiri dengan kanan, tengok mana anjing ni, tapi tak nampak. Hanya sekadar dengar bunyi anjing menyalak saja. Jadi saya dengan teman saya pun, okeylah, teruskan memancing lah. Dan semakin lama bunyi anjing tu semakin perlahan, semakin jauh dan semakin jauh. Saya tak tahu tau, Kisi. Kata orang-orang tua, kalau bab-bab dengan kisah benda halus ni, kalau bunyinya kuat dan dekat, ini tandanya benda tu jauh dari kita. Tapi kalau bunyinya jauh dan agak sayup bunyinya, ini tandanya benda tu dekat dengan kita. Pendengar Misteri Jam 12, malam tu dekat kawasan yang dikelilingi dengan pokok, dengan semak samun, dengar bunyi anjing yang dekat dan semakin jauh. Dah anjing lah, dah tak ada lagi bunyi ni, dah jauh tu bunyi. Okey. Pada malam tu, teman Abu dan temannya Kamal terus memancing. Dan tiba-tiba teman saya, kata Abu, toleh ke belakang, terus pandang depan. Mulutnya kumat kamit sedang membaca sesuatu lah. Mungkin dia toleh belakang, tengok depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan, bismillah. Kata Abu, saya pun menegur teman saya. Kenapa dengan kau? Bro, kita bungkus. Kenapa? Bungkus lah, nanti aku cerita. Kita pun tarik batu ladung mata kail yang telah pun dicampak masuk ke dalam air. Perlahan pusing dan tarik. Sedang kita berbuat demikian dekat belakang Casey, di mana belakang kami tidak jauh daripada kami memancing, ada pohon ru yang saya katakan. Dekat pohon tu ada orang letak berhala, ada orang letak anak patung, ada orang tinggalkan barang bungkusan tak tahulah apa. Dan juga awal tadi bila berjalan, di sekeliling kawasan pokok ru ditabur dengan bunga-bunga, Casey. Pokok ru tu tak ada bunga, tapi dekat bawah penuh dengan bunga orang tabur. Tengah pusingkan motor joran tu nak tarik mata kail dengan batu ladung, saya dengan teman saya, kata Abu, kami dengar. Bayangkan pendengar Ria 897, pukul 1 lebih pagi, beliau dan teman terdengar suara orang minta tolong.
cepatlah. Aku tahu. Jom. Putuskan sudahlah mata kail ni. Dengar ya. Abu dan temannya ambil gunting terus putuskan mata kail. Sebabnya mereka pusing. Mata kail batu ladung tak naik-naik ke darat. Bayangkan begitu lama mereka berdiri dan pusing. Apasal ni tak naik-naik ni? Ambil gunting, putuskan. Cabut pancing tu bagi dua, masuk dalam beg. Buka. Motor tu masuk dalam beg, semua disumbatkan selalunya, kata Abu. Beliau kalau nak simpan barang pancing dengan penuh teliti. Tapi malam tu, pagi tu, tak apalah, cepat. Simpan barang pancing Gisi dengan segera. Masih kedengaran suara seperti orang minta tolong dekat belakang kami. Jadi bila nak balik, kami terpaksa lalu dekat tepi pokok ni lah. Teman saya kata, kita ambil jalan jauh sikit lah. Saya pun dengan teman jalan jauh. Pesongkan laluan kami supaya tidak lalu betul-betul dekat tepi pokok ru. Bila nak hampir lalu dekat tepi ni, tapi jarak yang jauh, meremang Kesi bulu rumah. Betul Kesi, walaupun tak nampaklah hantu tergantung ke, tetapi dengan keadaan barang-barang yang ada dekat sekitar kawasan pokok ru, sudah cukup membuat saya dengan teman saya takut. Tengah jalan nampak lilin, tengah jalan nampak joystick, tengah jalan juga nampak orang macam lukis bentuk pentagram menggunakan spray paint Kesi. Akhirnya sampai dekat kenderaan, masuk dalam kereta, simpan barang pancing, hidupkan enjin. Bila hidupkan enjin dan buka lampu, lampu kenderaan memancar cahayanya terus terkena pada pokok ru, meremang bulu rumah Kesi. Pendengar Ria 897. Jadi anda bayangkan, beliau letakkan kenderaan betul-betul berhampiran dengan pokok ru, hidupkan enjin, buka lampu, cahaya lampu memancar ke arah pokok ru, sebatang pokok ru yang ada di hadapan, meremang bulu rumah. Sebab nampak pokok tu besar. Dengan akar pokok tu macam terjuntai-juntai daripada bahagian atas. Katanya, Abu bersama dengan teman Kamal sedang memancing. Saya terlihat dekat atas pokok ada seekor burung putih besar sangat. Burung warna putih besar di atas pohon. Teman saya yang memandu kebelakangkan kenderaan sebab tak boleh belok kiri dan kanan, laluannya memang sempit. Terpaksa kita kebelakangkan kenderaan. Sampai dekat satu simpang, barulah pusing dan tinggalkan kawasan itu. Walaupun, kata Abu, kami tidak nampak hantu secara fizikal, pocong Pontianak. Tapi hanya dengan mendengar suara, hanya dengan ternampak barang-barang yang ada dekat kawasan itu, sudah cukup untuk menakutkan saya dengan teman saya. Terima kasih.